Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kampung dilanda tsunami bala. Sedih, pilu, tidak terkata. Tetapi inilah hakikatnya. Orang kampung jadi mangsa pembalak yang rakus mengaut jutaan ringgit tetapi meninggalkan kemusnahan yang sukar untuk dibayangkan. Bekas wartawan dan aktivis alam sekitar Khaidir Ahmad berkongsi hasil tinjauannya di kawasan yang diserang banjir di negeri Pahang. Berkongsi videonya tentang kesan pembalakan yang menjadi tsunami melanggar rumah-rumah rakyat begitu mengharukan. Antara kawasan perkampungan yang terlibat ialah di Telemong hingga ke lembangan Sungai Semantan. Dalam kenyataannya, Khaidir berkata beliau melawat kawasan yang dilanda tsunami balak tersebut bersama sahabat-sahabat seperjuangannya, Syukri cucu Mat Kilau. Beliau berkata kemusnahan yang disaksikannya adalah akibat banjir lumpur dan sisa kayu balak yang berpunca daripada pembalakan dan penerokaan hutan yang tidak terkawal di Bukit Tinggi Janda Baik, Bentong, Lakom. Di Kampung Baru Sungai Perdak di Telemong, beliau menulis, tidak dapat dibayangkan betapa dahsyatnya arus deras banjir lumpur bersama sisa kayu balak melanda perkampungan ini pada 21 Disember 2021. Selepas hujan lebat selama 2 hari melanda seluruh negara termasuk tanah tinggi di Janda Baik dan Genting Highlands yang menjadi kawasan tadahan hujan Sungai Benus dan beberapa anak sungai yang lain kemudian mengalir ke Sungai Telemong hingga ke Sungai Semantan di daerah Bentong dan juga Temerloh, Pahang. Kawasan tadahan air seperti sudah menjadi sejarah yang memilukan. Hakikatnya yang tinggal hanya timbunan sisa kayu balak dan lumpur tebal dari hulu Sungai Perdak dan hutan simpan Sungai Gapoi yang menjadi sasaran penerokaan ladang Musang King Haram. Kata Khaidir, kerosakan yang sama dilihat di kawasan Jambatan Telemong di persimpangan jalan masuk ke Lot Dusun dan perumahan mewah di Valley. Di sini juga keadaannya sangat dahsyat dengan timbunan sisa kayu balak, ujarnya. Nak berkata hutan simpan Lakom dilancang sedang digondolkan dengan rakus atas nama penubuhan ladang hutan. Tetapi apa yang bakal ditanam masih menjadi tanda tanya. Yang pasti penggondolan hutan simpan Lakom dan hutan simpan lain sekitar Dewan Undangan Negeri Lancang turut menambah dahsyatnya banjir yang melanda perumahan rakyat di lembangan Sungai Semantan hingga ke Temerloh kali ini. Pekan Lancang, Taman Mentakap Indah, Batu Kapur, Desa Bakti dan Tanjung Kerayung antara kawasan ditenggelami banjir luar biasa yang lebih teruk dari tahun 1971, tegasnya. Kata Khaidir, orang kaya membina dan mendiami rumah mewah tetapi rakyat pula yang menanggung akibatnya. Beliau turut mengecam pihak yang sebenarnya bertanggungjawab terhadap kemusnahan yang nyata. Pemimpin-pemimpin politik serta tauki-tauki balak, lombong dan ladang terus kaya raya hasil menjarah alam manakala rakyat terus menderita kesan kerakusan mereka. Sampai bila keadaan ini akan terus berlarutan, semakin hari semakin parah melanda tanah Melayu ini. Soalnya, tidak hairan jika bilangan korban jiwa di Pahang juga tinggi. Namun sedikit sekali pendedahan yang dilaporkan di media perdana. Pahang ialah negeri Perdana Menteri Naib Presiden Parti Melayu UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Alam Sekitar dan Air Timbalan Presiden Parti Melayu Islam, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebelum ini Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa syarikat balak yang mengaut keuntungan yang lumayan hasil daripada penjualan sumber alam semula jadi itu memberi sumbangan lebih besar kepada mangsa bencana banjir. Beliau berkata demikian setelah membuat lawatan ke kawasan bencana banjir di Ketari, Bentong, Pahang yang menunjukkan kesan teruk akibat pembalakan di sekitar kawasan itu. Jadi selain kerajaan negeri, syarikat pembalakan yang raih keuntungan besar wajib memberikan sumbangan. Bantuan lebih besar kepada mereka juga bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku, tegasnya. Banyak lagi video yang dikongsi oleh netizens berhubung kesan pembalakan di negeri Pahang.
Sementara rakyat menangisi saudara mara yang terkorban di bawah timbunan lumpur dan balak, suara pemimpin kerajaan berhubung kemusnahan tersebut tidak pula kedengaran. Sampai bila pemimpin kerajaan mahu menyembunyikan kepala di dalam pasir di sebalik kemusnahan di negeri sendiri? Sampai bila kalian mahu melindungi pembalak yang tamak dan rakus sehingga menyebabkan kemusnahan kepada alam sekitar pada skala mega ini? Itu pun kononnya Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas yang pengerusinya Datuk Zamri Yaakob, abang kepada Perdana Menteri, dikatakan akan bekerjasama dengan syarikat dari China untuk menanam durian Musang King dan nangka madu di atas tanah seluas 4,046 hektar di Pahang. Menurut beliau, bagi menjayakan usaha tersebut, pihaknya akan membeli tanah seluas 8,498.4 hektar milik sebuah syarikat di negeri itu. Nama Zamri Yaakob bukan kebetulan nama Ismail Sabri Yaakob, tetapi beliau sebenarnya abang kepada Perdana Menteri Tebuk Atap 2.0 itu. Kerjasama tersebut akan dibuktamadkan menerusi majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU 25 November ini dengan disaksikan oleh Perdana Menteri, katanya, di petik utusan online pada 21 November lalu. Sekarang bagaimana? Sudah pasti penanaman Musang King dan nangka madu itu dimulai dengan penerokaan hutan dan penebangan balak berskala mega. Bukti yang sudah nyata. Beginilah apabila negara dikuasai gerombolan kleptokrat dan kakistokrat. Tidakkah kalian nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran? Sampai bilakah baru kalian akan insaf?